pengajian talaqi kitab turas bagi orang awam, iaitu kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli. Rasanya semua terdapat bukunya ataupun belum ada difotokopikan. Masya-Allah. Ini ada. Tapi nak mengapa insya-Allah ada jua dikongsikan sedikit sebanyak kitab Munyatul Musalli. Kalau kita sekarang tadi pakai PDF saja di ini di dalam skrin. Okey. Sebelum kita ni mulakan, ada baiknya kita ni sama-sama membaca surah Fatihah. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini akan dipenuhi dengan keberkatan dan dalam masa sama dapat dimanfaatkan, terutamanya dalam sama-sama kita ni melaksanakan ibadah, khususnya ibadat solat. Jadi untuk tidak ini membuang masa, marilah kita ni membaca surah Al-Fatihah. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum pertanyaan ini mungkin saya memperkenalkan diri. Mungkin sebahagian daripada kita ni belum memperkenalkan, belum kenal dengan saya. Tapi mudah-mudahan ada yang sudah kenal. Mudah untuk saya menjelaskan diri saya. Saya bernama diberi nama Haji Muhammad Syahiran bin Haji Muhammad Sofyan. Salah seorang tenaga akademik di Fakulti Syariah di College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Dan juga telah belajar ataupun ini di peringkat Sekolah Arab dan juga meneruskan pengajian di Universiti Al-Azhar dalam bidang Sarjana Muda Syariah Islamiah, dan juga meneruskan pengajian di peringkat master di UNISA dalam fakulti syariah juga, syariah Islamiah. Dan ini kalau kita ni melihat pada malam ini kita ni akan berkongsi ataupun kita ni bersama-sama mengaji. Saya bukan pelanggan ini mengajar di sekitar. Saat ini sama-samalah belajar. Saya pun masih belajar juga, masih kurang ilmunya juga. Tapi dengan kita ni sama-sama belajar, berkongsi ilmu, kita ni akan dapat meningkatkan pengetahuan kita ni lebih-lebih lagi dalam bidang sembahyang. Okey, sebelum saya memperkenalkan kitab ini, ada baiknya kita ni melihat apa dia kitab Munyatul Musalli. Ini sebagai mukadimah. Boleh nampak? Kalau kita nampak, ini kitabnya tak? Kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli. Jadi mudah-mudahan sekarang AJK ataupun ini memfotokopikan ataupun membalikan. Ada berjual ni kalau anda silap. RM5 kah? Ada masa dalam stok? Ada. Jadi boleh membeli berapa? RM5. Bukan RM10 kah? Bukan. 24 biji. 24 biji. Kalau Ustaz harga Ustaz RM10 kan? Sana yang berjual. Jadi bis kita boleh mendapatkan nanti ataupun awal ini pun boleh bank in saja. Masa ini mudah. Kalau ada duit boleh bank in. Fikir saja orang yang menerima jujur jangan dia begitu anda belum membayar. Okey, jadi kitab Munyatul Musalli karangan Al-Alim Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani wufirallahu lahu amin summa amin. Kalau kita nampak di sini ini dia punya Munyatul Musalli. Inilah kitab yang bernama Munyatul Musalli. Karangan Syekh Dawud Abdullah Al-Fatani. Ini nama pengarang kitab. Ini doanya semoga Allah mengampunkan baginya. Amin summa amin. Okey.
Siapa dia Syekh Daud Abdullah Al-Fatani? Beliau nama full name-nya, nama penuhnya Syekh Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris. Apa tu? Dikenali sebagai Wan Senik. Wan Senik. Dilahirkan di Kampung Parit, Sungai Kerisik, di Thailand, Patani, iaitu pada 1 Muharram 1183 Hijrah, bersamaan dengan 7 Mei 1796. Ini ada banyak pendapat pulangnya. Ada yang mengatakan yang jelas 1183, ada juga yang mengatakan ia lahir pada, maafkan saya lupa mencatat, 1133. Ada juga yang mengatakan 1153. Tapi yang ini dirajihkan 1183 Hijrah, 7 Mei 1796. Tapi kalau melihat umurnya ni sekarang ni jauh sudahnya. Kata ni sudah 2023. Ini 17, kepala 17. Masya-Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang dimanfaatkan akan sampai kepada beliau dan atau menjadi apa tu yang kata ni, amal yang berpanjangan. Seperti mana sabda Nabi SAW, "Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa thalath." Salah satu, sekiranya mati anak Adam akan terputuslah amal kebajikannya kecuali 3 perkara. Salah satu daripadanya al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Selain itu ada lagi doa anak yang soleh, dan juga harta yang diwakafkan, diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita teruskan. Kalau kita ni melihat kepada latar belakang beliau, beliau ni mula belajar dalam bidang agama melalui pendidikan keluarga. Pendidikan keluarganya, keluarga beliau memang dikenali sebagai keluarga ilmuwan, bukan calang-calang keluarga lah. Sehingga kan ayahnya Syekh Wan Abdullah merupakan orang yang alim pada zaman ataupun ketika zaman tersebut, sekitar 1100 lebih itu tadi, 1700. Itu adalah orang-orang termasyhur, tersohor dalam bidang ilmuwan. Dan juga beliau mula diperkenalkan ataupun didedahkan dengan pengetahuan Islam bermula umurnya 5 atau 6 tahun. 5 atau 6 tahun. Bayangkan, kita ni didedahkan ilmu-ilmu agama ni, kalau tadi melihat sekolah agama bermula umur 7 tahun. Beliau 5 tahun sudah ataupun 6 tahun sudah mula dikenalkan. Hakikatnya kalau tadi melihat secara indah rasmi, ni pun kalau lihat indah rasmi dan ilmu non formal. Kalau formality di sekolah memang 7 tahun. Tapi kalau di rumah mungkin dikenalkan sudah kepada anak-anak kita ni. Jadi mungkinlah bermula 5 ataupun 6 tahun. Didedahkan dengan ilmu pengetahuan Islam, iaitu menghafal ilmu tauhid. Dan juga didedahkan dengan Nahu dan Sorab. Masya Allah, Nahu dan Sorab itu masa damit-damit sudah mula. Jadi selain daripada itu, latar belakang pendidikannya juga ialah beliau menuntut ilmu di luar, bukan saja di negerinya tu, di Thailand, Patani tu, di mana pada ini ia belajar di Aceh 5 tahun, selama tempoh 5 tahun. 5 tahun. Kemudian 30 tahun di Mekah. 30 tahun di Mekah dan 5 tahun di Madinah. Itu kalau kita ni melihat, kita ni belajar berapa tahunnya? 10 tahun, 15 tahun. Lepas itu bekerja. Tapi ini kalau kita ni melihat setengah umur yang kita ni, 40 tahun lebih bilang tu. Kalau untuk umur kebiasaan 63 tahun, ini hampir 40 tahun yang menuntut, iaitu 5 tahun di Aceh, 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah. Guru-guru beliau, kalau kita ni melihat, Syekh Muhammad, di antaranya
ialah Syekh Muhammad As-Sa'ad bin Syekh Muhammad Sa'id Tahir. Dan yang seterusnya ialah Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Ibrahim, seorang mufti mazhab Asy-Syafi'i di Mekah. Jadi jelas kalau tadi melihat, nampak beliau berguru kepada Imam Asy-Syafi'i, bukan Imam Asy-Syafi'i, seorang mufti yang bermazhabkan kepada bermazhabkan mazhab Syafi'i. Jadi petani kadang-kadang kalau petani melihat pada sekarang adalah kalau petani melihat di Mekah, ini bukan pulang kata ini suudzon, berburuk sangka, tapi itu tu kebanyakannya ia adalah Hanafi. Banyaklah mazhab-mazhabnya yang mungkin terutama yang kata ini berhati-hati, perlu berhati dengan itu mazhab, ataupun bukanlah dikatakan mazhab, golongan yang membid'ah-bid'ahkan. Itu perlu kata ni berhati-hati. Jadi tapi ini jelas beliau berguru kepada mufti mazhab Asy-Syafi'i di Mekah. Dalam masa yang sama, ini sepanjang beliau kerja latar belakang pendidikannya tu, beliau menguasai ilmu usuluddin, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu hadis, sejarah, dan juga bahasa Arab. Itu di antara penguasaan-penguasaan ilmunya. Tapi banyak lagi tu, bukan ini saja, tapi ini yang termaktub. Selain daripada itu, ini di antara karya-karya penulisan. Sebenarnya ada banyak penulisannya tu. Kalau saya melihat di sini lebih daripada 33 kitab, 41 semuanya, 41 kitab yang ditulisnya. Jadi saya kongsikan sebahagian saja, iaitu di antaranya Kifayatul Muhtaj, Idahul Bab, Idahul Bab li Muridin Nikah. Kalau katanya tu kan memperdalami ilmu nikah, ilmu perkahwinan. Jadi inilah kitabnya, Idahul Bab. Dan Ghayatul Takrib, Nahjatul Raghibin, Bulughul Maram, Ghayatul Maram, Ad-Durthamin, Minhaj Al-Abidin. Dan ini yang katanya bincangkan, kongsikan Munyatul Musalli, dan sebagainya. Dan beliau wafat di Taif, dan kuburnya bersebelahan dengan kubur Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, iaitu sepupu Rasulullah SAW. Dan tahun kewafatannya tidak dapat diketahui, tetapi ada yang berpendapat beliau wafat sekitar tahun 1847. 1847. Dan ada juga yang menyebut tahun 1265. Ini kalau masih hijrahnya 1265. Dan tapi kalau mengikut catatan kitab At-Tahqiq Al-Wafi' A'la Munyatil Musalli, beliau meninggal pada hari Khamis 22 Rejab tahun 1263 Hijrah, ketika berusia umur 80 tahun. Tapi ini pendapat-pendapat sajalah, tidak dapat dipastikan sejauh mana yang benarnya. Okey. Tanpa membuang masa, kita ni melihat gambaran. Ini yang saya sampat gambarkan kepada bis kitab, kitab Munyatul Musalli. Okey, nampak? Inilah gambarannya kepada bis kitab. Dan insya-Allah kita ni akan membaca sedikit sebanyak daripada kitab ini. Dan ini yang saya sempat buatkan, mungkin ini saya akan berpindah kepada PDF. Jika ini kata ini berlebihan, soalnya laju saya menerangkan ini. Kalau laju boleh jelaskan ataupun minta perlahankan sedikit Ustaz. Maklum, biasa sudah dengan pelajar. Jadi pelajar kalau ia akan bersuara. Tapi kalau kita akan bersuara, bertanya, silakan. Saya lebih suka berinteraksi. Kalau saya seorang-seorang sendiri bercakap di sini ini, saya tak pasti kita benar-benar ada bersama saya ataupun jasad saya di sini, fikiran di mana. Jadi dengan kita bersuara bermakna bertanya, bermakna kita berada bersama saya. Okey.
uh, sebelum itu saya bertanya dulu juga. Lupa tadi bertanya. Di sini ada yang ada pendidikan yang kita ni ada pengalaman dalam bidang agama ataupun baru-baru belajar ataupun ada dari sekolah Arab, dari Mesir kah? Ada. Dari Mesir lah ada belajar. Ada. Dari Malaysia pengajian pondok ini ada. Dari sekolah Arab ada. Benar-benar orang awamnya. Jadi takut-takut kalau saya menggunakan istilah yang kata ni susah untuk dipahami, dapat saya yang kata ni turunkan sedikit, supaya kita dapat faham. Istilah-istilah ni kadang-kadang yang kata ni susah, orang-orang yang tertentu saja dapat memahami. Macam awal-awal ni kumulai, kumulai. Jangan kita baca kumulainya, ya. Dah nampak tak saya punya ni? Macam mana menukar keresannya? Lupa sudah. Tapi tak apalah. Ni kalau pakai pen, laser point. Inilah. Okay. Jadi di sini kalau kita nampak, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Masya Allah. Azan. Masa kita teruskan tak? Tadi pergi laluan. Macam mana? 2 minit, 3 minit dah. Pergi laluan azan.
Okey. Saya teruskan. Jadi kalau kita ni melihat di sini Humulai, ini ialah Syekh Daud. Syekh Daud Al-Fatani tadi kata, ia yang mengatakan bahawa ia memulakan dengan risalah aninya, penulisan aninya dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Itu kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, diterjemahkannya Humulai risalah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau melihat daripada ni, Ar-Rahman ini untuk semua manusia, tidak kira agama. Tidak kira agama. Allah Maha Rahman, Maha mengasih, Maha pengasih. Kalau kita lihat walaupun dia tidak beriman, ini tadi tidak bukan beragama Islam, tetap Allah membagi kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia, diberikan anak, keluarga dan sebagainya, diberikan harta, walaupun ia bukan beragama Islam. Namun Ar-Rahim ialah khusus bagi umat Islam, di mana kalau tadi melihat di sininya, mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Walaupun katanya ini banyak dosa, walaupun katanya ini kata ni dia perfectkan yang maksum Nabi Muhammad. Hatta Nabi Muhammad, walaupun dia perfect, maksum, tapi tetap dia memohon keampunan, memerlukan dia kata ni Ar-Rahim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni sepatutnya dalam masa yang sama seharusnya bersyukur, kerana ditetapkan, dia kata ni ditakdirkan menjadi seorang Islam. Bayangkan kalau kita ni bukan orang yang beragama Islam, mungkin kita ni susah mendapat dan belum tentu diberikan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita ni bersyukur, jangan lupa alhamdulillah aku seorang Islam, aku seorang yang beriman. Kalau kita ni melihat di sini lagi, diteruskan lagi, alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Jadi kalau ini ya, segala puji alhamdulillahirabbil alamin. Asalnya semua tahu ni artinya alhamdulillahirabbil alamin dalam surah Al-Fatihah. Seharusnya semestinya kita ni mengetahui maksud alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, alhamdu, alhamdu segala puji, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbal alamin, Tuhan sekalian alam, sekalian makhluk. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Allah lah yang menjadikan sembahyang, yang menjadikan sembahyang, Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu ini jalan segala orang yang muttaqin. Masya-Allah. Kalau kita ni melihat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi macam mana kan menjadi orang bertakwa ni? Siapa yang ini? Dan Allah jadikan, kalau kita ni melihat, menjadikan sembahyang itu salah satu ciri-ciri kriteria orang yang bertakwa. Seperti mana kalau kita ni melihat, siapa dia orang yang bertakwa? Kalau kita ni lihat, zalikal kitab, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Okey. Jadi kalau kita ni melihat di sini, zalikal kitabul la raiba fihi, Al-Quran itu adalah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, dan ia hudan lil muttaqin, petunjuk
bagi orang yang bertakwa. Apa di petunjuknya? Di dalamnya apa siapa yang bertakwa tu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Rasanya semua hafal ya. Tahlil, doa selamat biasanya kita dibawa. Jarang kita kata, bukan lagi jarang, semestinya kita dibawa. Kalau tahlil lah tu tanpa ayat apa ni yang tadi surah Al-Baqarah di awal ayat tadi, rasanya ganjil. Rasanya ganjil. Jadi tinggal nganya adakah kata ni menghayati ataupun memahami maksud yang kata ni baca tu. Jadi kalau tadi melihat siapa yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa, iaitu beriman kepada perkara-perkara ghaibiat. Contohnya syurga, neraka, alam kubur. Ada kata ni tahu tu, jin, syaitan. Nampak dah kata ni. Tadi percaya kita ada. Ada. Lauh mahfuz, segala macam. Jadi tu kalau kita ni melihat kata ni kan dalam Al-Quran banyak cerita tentang perkara-perkara ghaibiat tadi. Perkara-perkara ghaib, perkara-perkara ghaib. Jadi seharusnya semestinya kita ni beriman, beriman kepada apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, orang yang mendirikan sembahyang. Wa yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan sembahyang. Sesuai tadi alladzi ja'ala salata tariqatan muttaqin. Sebenarnya banyak jalan untuk bertakwa ni, tapi di antara yang termaktub di dalam Al-Quran tadi, ada lagi kalau tadi melihat di ujung-ujung, bukan di ujung-ujung, di dalam Al-Quran ada lagi bermacam-macam cara untuk kita ni menjadi orang yang bertakwa. Di antaranya berpuasa, menunaikan zakat. Tapi di sini ada zakat ni maksudnya tu. Jadi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang mendirikan sembahyang dan juga yang menginfakkan ataupun membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang telah diberikan. Diberikan. Jadi Allah berikan kita ni nikmat, rezeki. Rezeki. Tapi adakah kita ni mengungsikan? Kadang-kadang kalau kita ni melihat di luar sana, ada sebahagian daripada petani, contohnya kalau petani mengambil duit dan sebagainya, terlintas indah hati petani untuk memberikan. Kadang-kadang usahanya tu berjual, tapi sebenarnya ia memerlukan bantuan dari segi kewangan dan sebagainya. Adakah petani ada rasa untuk menginfakkan? Kalau orang yang bertakwa, ia akan ada terasa. Sedikit sebanyak, RM1 kah, RM2 kah, terpulang. Yang penting di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, tanda-tanda orang yang bertakwa ialah yang menginfakkan walaupun sedikit, membahagikan hartanya tu walaupun sedikit kepada orang yang lain. Berbahagi-bahaginya kita ni. Bukan semua kenikmatan yang diberikan kepada ketani itu adalah milik ketani. Dan sebenarnya bukanlah milik ketani, tetapi pinjaman. Allah bagi pinjam. Contohnya nyawa. Bukan milik ketani nyawa ni, nanti akan dikembalikan kepada yang haknya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah ketani bahagikan? Contohnya ketani tak sekati menggunakan nyawa ketani ni, tidur sekati, ada cukup jam, bekerja bermain sekati. Ingat ketani perlu berbahagi-bahagi, bukan saja harta, tetapi ialah mana-mana hak yang perlu dibahagi-bahagikan. Tapi di sini maksudnya tu lebih kepada menginfakkan sebahagian harta. Dan di antara juga yang dikategorikan sebagai orang yang bertakwa ialah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, iaitu orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.
iaitu Al-Quran. Jadi kalau kita ni beriman kepada Al-Quran, tapi sejauh mana iman kita ni itu kepada Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran itu dilintasi saja. Sehari adakah kita ni membaca Al-Quran? Paling kurang rasanya kita ni membaca Al-Quran 5 kali. Lurus 5 kali. Itu pun kalau ikut rakaat mungkin 17 kali. Kalau ikut rakaat sebab Fatihah salah satu daripada Al-Quran. Paling kurang tak kata ni membaca tu Al-Quran, surah Al-Fatihah 17 kali sehari. Jadi lain lagi kalau kita ni beriman kepada Al-Quran ini, kita ni beriman kepada Al-Quran tetapi tidak mempraktikkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh, fala taqul lahum uff. Janganlah kamu katakan kepada kedua ibu bapa kita ni. Maksudnya tu janganlah kita ni mengatakan ataupun menyakitkan hati kedua ibu bapa kita ni. Tapi hakikatnya kita ni beriman kepada Al-Quran, percaya Al-Quran ini, tapi dari segi praktikalnya kita ni tidak beriman. Ataupun sembahyang mudah, kita ni beriman bahawa sembahyang itu wajib. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu difardukan kepada orang-orang beriman secara berwaktu, 5 waktu. Tapi adakah kita ni melaksanakan sembahyang? Jadi itu maksudnya tu, sejauh mana iman kita ni kepada Al-Quran, kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita ni beriman pada Al-Quran, tapi wallahu a'lam, tanya sendiri, benarkah kita ni beriman kepada Al-Quran? Banyak lagi contoh-contoh yang kata ni seharusnya kata ni jaga. Selain daripada tu, wama diantara yang beriman ni ialah yang bertakwa ni ialah orang yang wama unzila min qablik, diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Contoh Taurat, Injil, Zabur. Jadi kalau kata ni Zabur, bukan pulang aninya, kata ni percaya kepada apa yang diturunkan. Tapi masa ni kitab-kitab itu sudah banyak dimanipulasikan. Jadi yang kata ni diubah suai mengikut kehendak nafsu orang yang mengubah. Tapi hakikatnya kita ni beriman, kita ni tahu Nasrani yang agama Nasrani, Yahudi itu sebelum-sebelum ni ahlul kitab adalah yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal hanya ia telah kalau kita ni telah dimansuhkanlah bahasa mudahnya, dan yang asli daripada Allah yang kekal ialah Al-Quran. Tapi janganlah sampai kita ni menghina ataupun mencerca kitab-kitab pada yang saya katakan tadi itu pada masa ini. Walaupun diorang beragama lain dan sebagainya, kita ni diorang dengan pegangan kitabnya, ada benarnya. Sebahagian daripada kitab-kitab yang diturunkan itu ada benarnya. Ada benarnya. Cuma ia disalah tafsirkan. Kebanyakannya ia telah disalah tafsirkan sahaja. Dan selain daripada itu, ciri-ciri orang bertakwa ialah beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Sangat yakin dengan hari akhirat. Tadi percaya pulang hari akhirat, tapi yakin kita ni akhirat itu berlaku. Bila akan berlaku? Jadi itulah yang perlu kita ni fahami. Apa dia ciri-ciri orang yang bertakwa? Ini kalau tadi melihat ada 6 perkara, salah satu daripada banyak sebenarnya. Jadi diantaranya ialah yang penting sembahyang,
adalah jalan bagi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Baik. Saya diteruskan, ada soalan? Belum? Mudah masih mudah. Ini pun mukaddimah, tapi kalau saya mukaddimah ini masya-Allah. Sudah banyak ilmunya. Sudah banyak ilmunya yang kita ni terfikir. Macam mana boleh membuat mukaddimah macam ni? Cantiknya orang-orang dahulunya, orang-orang alim ulama terdahulu. Dan dalam masa yang sama waja'ala fiha. Di sini waja'ala fiha. Memang bahasa Arabnya waja'ala fiha qurrata ain. Sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din. Wa ruknan min arkanid din. Jadi maksudnya tu di sini, dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati, penghulu segala mursalin, yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyangnya, dan menjadikan waruknan min arkanin din, waruknan min arkanin din, dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun-rukun agama. Waja'ala. Jadi kita lihat sini, waja'ala fiha qurratain sayyidil mursalin. Bahasa Arabnya pendek saja. 1 2 3 4 5 6. 6 perkataan saja. Waja'ala fiha qurratain sayyidil mursalin. Tapi maksudnya tu Allah menjadikan sembahyang itu sejuk mata hati penghulu segala mursalin. Penghulu segala mursalin ini maksudnya tu penghulu segala yang diutus. Siapa penghulu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyang. Kan kalau tadi ingat Nabi bersyukur. Macam mana kita ni di antara asbab sujud syukur itu ialah apabila Allah ataupun malaikat Jibril alaihissalam melalui ini menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahawa perkataan kalau kita menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dijadikan di dalam sembahyang, dalam kata ni tahiyat awal. Dah ada berlaku pada zaman-zaman yang kata ni sebelum ni, zaman-zaman Nabi sebelum ada. Dan ia menjadi satu ibadah. Menjadi satu ibadah. Sejuk mata hati. Kalau kita ni pun Nania mendengar Nabi lah, macamlah kalau kita ni, kalau orang yang memuji kita ni, nyaman dah kita ni, hati kita ni. Itu bayangan kita ni tu kalau orang memuji kita ni. Tapi ini bukan sebarang penganugerahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menganugerahkan satunya kita ni kenikmatan, kemukjizatan yang tidak dapat kita ni nilai, di mana dengan itu tu dimasukkan di dalam sembahyang menjadi satu ibadah, dan ia menjadi rukun di dalam sembahyang. Kalau kita ni membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sembahyang kita ni dah kan sah. Dah kan sah. Jadi kalau kita ni melihat, tapi macam mana soalannya waja'ala fiha qurratain, macam mana sembahyang itu boleh menyejukkan mata hati kita ni, mata hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tah Nabi kali kita ni sebagai manusia, kalau kita ni sembahyang tenang dah kita ni, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah kalau kamu berzikir ataupun mengingati Allah akan menenangkan jiwa, perasaan. Qurrata ain tu maksudnya sejuk mata hati itu tenang, nyaman, tenang. Itu sebabnya kalau kita ni dalam kegelisahan, susah hati,
Terutama kalau orang banyak hutang. Kan hidupnya dia senang nih kalau orang banyak hutang. Saya sarankan, nasihatkan sembahyang. Jaga sembahyang 5 waktu. Jaga sembahyang 5 waktu. InsyaAllah. Jangan kalian takut. Allah maha mendengar rintihan ataupun yang kata ni, aduan kata ni. Dan sebaik-baik tempat aduan ialah Allah. Ini terbalik. Orang yang berhutang ni, tempatnya mengaduan ni, tempatnya meminta tolong ni manusia. Sejauh mana manusia dapat menyelesaikan masalah katanya. Itu perlu katanya fikirkan. Sejauh mana manusia keluarga katanya dapat menyelesaikan masalah katanya. Diorang pun perlu kepada rezeki yang aninya, tetapi Allah perlu kepada rezeki kita. Nahnu narzukukum, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu, Allah. Jadi kalau kita ni melihat apa-apa kesusahan, selain daripada itu, bukan saja sembahyang 5 waktu, sembahyang sunat, terutama sembahyang sunat duha, tahajud. Kalau ini bis kita amalkan, insya-Allah apapun masalah bis kita, cinta tak berputikkah, masalah pribadikah, masalah keluargakah, insya-Allah akan dapat diselesaikan. Yang penting yakin. Yang penting yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi persoalannya, macam mana yang kita ni menunaikan sembahyang itu dengan ketenangan. Yang kita ni untuk mendapat ketenangan sembahyang itu, kita ni mesti macam mana sembahyang kita ni? Ada beberapa perkara, di antaranya iaitu hendaklah kita ni sembahyang penuh dengan kejujuran, tulus, ikhlas, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita ni sembahyang masih gusar-gusar hati kita ni itu, belum lagi. Masih lagi memikirkan keduniaan, masih lagi memikirkan makanan apa dimasak di dapur, masih lagi memikirkan apa yang kita ni, harta-harta duniawi. Contohnya kalau kita ni sembahyang di masjid, selipar kau ni selamat ke indah, kasut kau ni selamat ke indah, belum lagi kita ni menunaikan sembahyang itu penuh dengan kejujuran, ketulusan dan keikhlasan. Sesuai kalau kita lihat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala illa, kecuali mukhlishina lahuddin, melainkan dengan keikhlasan, penuh dengan keikhlasan. Saya takut kita ni sembahyang itu bukan kerana Allah semata-mata, takut kerana kewajipan. Kita bilang salah. Kita ni sembahyang kerana kewajipan. Memang sembahyang itu wajib. Tapi setinggi-tinggi peringkat kita ni menunaikan sembahyang, sama kalau kita ni berpuasa, darjat yang paling tinggi ialah kita ni berpuasa, bersembahyang semata-mata kerana Allah, tanpa kita ni meminta balasan, tanpa meminta balasan, pahala dan sebagainya. Kebanyakannya kata ni, bukan kita saya sendiri kali jua, katanya itu menunaikan sembahyang kerana kewajipan dan mengharapkan balasan, mengharapkan balasan, terutamanya balasan akhirat. Dia salah. Tapi yang paling penting, luruskan niat kata ni. Itu sebabnya dalam kata ni bersembahyang diajarkan
usalli fardhu zuhri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala. Ini yang bagi heran ni. Kenapa di ujung disebut lillahi ta'ala, sedangkan ia bukan satu rukun. Yang rukun ialah qasad, ta'yin, ta'arud. Usalli fardhu zuhri. Itu yang ni. Tetapi ulama-ulama terdahulu menambah ataupun yang kata ni supaya kata ni sembahyang itu kerana Allah, lillahi ta'ala. Jangan lupa. Sebenarnya kalau kita mengangkat takbir sembahyang Allahu Akbar saja sembahyang fardu zuhur sampai. Tapi takut-takut kata ni mengerjakan sembahyang kerana kewajipan sahaja tanpa yang kata ni penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini salah satu kalau ciri-ciri yang kita ni lakukan ini penuh dengan keikhlasan, semata-mata kerana Allah, insya-Allah sembahyang katanya akan, ataupun hati katanya akan tenang. Katanya akan mendapat kenikmatan tenang. Kenikmatan tenang. Lebih-lebih lagi apa yang lebih-lebih lagi kalau katanya ditimpa musibah. Saya teringat ini perkongsian semasa saya belajar di tingkatan 6 sekolah Arab, Semalhab sebelah hampir saja. Memang harapan saya untuk belajar ataupun melanjutkan pengajian di Mesir. Jadi apabila menduduki peperiksaan diringkaskan cerita betul. Masya Allah. Berkelip-kelip terasa, berkobar-kobar. Alhamdulillah. Apa tadi? Apabila menjalani peperiksaan ada satu kursus ataupun satu mata pelajaran benar-benar menyusahkan hati saya, iaitu bahasa Arab kerangan. Yang lain okey, fikih kah apakah nyaman menjawab, yakinlah yang tadi boleh skor. Tapi satu kursus ni, satu mata pelajaran saya menyebut kursus ni kerana di Kupuan ni kerja saya menyebut kursus. Lama sudah menyebut mata pelajaran. Satu kursus bahasa Arab, iaitu kerangan dalam bahasa Arab. Tajuk yang saya hafal dah keluar. Maklumlah kalau bahasa Arab ni main apa buta. Mana akan terkarang punya kata di bahasa Arab ni. Kalau terkarang pun awal-awalnya di ujung-ujungnya entah tunggang langgang dia. Susah benar-benar saya. Saya kata dah saya dapat ni ke Mesir. Ya, kalau satu gugur daripada ni kata ni distinction gugur kepada kredit, jauh kata ni kan punya 50-50 lah kan dapat ke Azhar. 50-50 kan dapat ke Azhar. Ada juga yang dapat jahit itu boleh ke Azhar. Kredit boleh juga ke Azhar. Ataupun yang kata ni ya distinction mumtaz dalam kabibnya ni bahasa sekolah Arab. Mesti mumtaz. Kalau anda mumtaz, contohnya jahit jiddan kah, turun sikit labelnya tu jahit jiddan, sangat baik. Di bawahnya lagi jahit. Saya target jahit. Satu saja jahit, semua akan gugur jahit. Result seluruhnya jahit. Itu bahayanya ni. Saya kata dah dapat ni jahit ni paling-paling silap-silap gagal lang ni. Silap-silap gagal. Tapi alhamdulillah Allah Maha berkuasa, Maha mendengar akan kata ni kesusahan kata ni. Di mana di bulan Ramadan masa tu menunggu Rizal. Kabak-kabak ni di bulan Ramadan menunggu Rizal. Dulu bulan awal lah Rizal tu. Di bulan puasa, tiap-tiap malam tahajud, qiyamul lail. Rasanya dia tiap malam lah. Tapi berusaha tiap-tiap malam. Ada jumis. Saya ni dia jual macam alim ulama berhabis ni. Sembayang pun yang kata ni sekadap sembayang tahajud ni lah, sekadap buat, sekadap pindah. Jadi yang kata ni pada satu malam
menagih malam Lailatul Qadar. Ha? Menagih malam Lailatul Qadar, merasai di mana masa baca Quran itu macam ada di belakang, sesuatu berdiri. Saya pun kamang bulu masa tu. Kalau orangnya kata ni, orang yang penakut memang terus tidur punya kata ni, bentuk kumus. Tapi Alhamdulillah pada masa itu saya teruskan baca Al-Quran, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku dapat mumtaz. Masya Allah, Masya Allah. Bukan pulang kanannya, tapi kan beritahu bagi kita, ini kelebihan orang yang betul benar-benar memerlukan bantuan, terdesaknya kita ni, terdesak, sehingga kan sanggup bangun tiap-tiap malam. Samalah kalau kita ni, ini bangun tiap malam, jangan takut. Jadi dengan izin Allah, keputusan yang saya minta jawapan tu bahasa Arab insya tu, macam saya kata, ya Allah, di antara doa yang saya ingat tu, mudahan orang yang meraih ini nampak apa saya buat, baginya 100 markah, di antaranya tu. Ataupun mudahan orang yang ni, yang kita ni ihsan, membagi ihsan kepada semasa meraih tu. Itu di antaranya tu, di antara doa. Selain daripada mengakui kesalahan, kesilapan, dosa kita ni semasa belajar, itu mestilah yang kita ni. Jadi Alhamdulillah sampai ke Mesir, dan di Mesir pun sama juga berhadapan dengan maklum belajar di luar negara ni. Di Mesir cakapnya tu Masya Allah, cakap pasar lagi, yang kita ni kurang-kurang tidak akan dapat, survive, tidak akan dapat survive. Tapi Alhamdulillah, dengan kita ni bertahajud, berjaga tengah malam, berusaha, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah saya berjaya. Tapi itu tu dengan mendirikan sembahyang. Okay? Jadi hati kita ni tenang. Apabila kita ni sembahyang pada malam tu, dengan apalagi sudah result keluar, tenang dah, bertambah yakin mungkin dah. Jadi kalau kita ni benar-benar membuat penuh dengan keikhlasan, insya-Allah tidak mustahil untuk kita ni mendapat ketenangan di dalam sembahyang. Kedua, untuk kita ni mendapat solat yang tenang ini, mestilah mengikut ataupun menjejaki sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang pertama, penuh dengan keikhlasan, kejujuran melaksanakan sembahyang itu. Kedua, kita ni melaksanakan sembahyang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Atau kamu qala, bersembahyanglah kamu sebagaimana aku bersembahyang. Nabi tunjukkan macam mana mengangkat takbir, macam mana Fatihah, macam mana sembahyang itulah dari awal sampai akhir membagi salam. Nabi tunjukkan. Dan ini ada sembahyang-sembahyang yang Nabi ajarkan itu kepada sahabat, diturunkan kepada tabi'in dan seterusnya, imam-imam, diajarkan dan disampaikan melalui kitab Bunyatul Musalli. Dan banyak lagi kitab-kitab lah yang boleh kita dibaca. Tapi yang kata ni itulah terutamanya dalam mazhab Syafi'i. Saya rasa mazhab Syafi'i ini cara sembahyangnya tu yang kata ni simple, mudah, dan kata ni indah meragukan. Contoh kalau kita ni lihat ada orang sembahyang Maliki, kalau saya silap, indah menepuk mengampai di atas tadi, berdiri sembahyang. Macam mana dengan sembahyangnya? Macam mana kalau beza orang yang bersembahyang ataupun orang yang sedang dalam kawat? Payah kan? Macam mana dengan? Tapi dalam mazhab Syafi'i
dia tu yang semani tu, tapi mazhab Syafi'i di atas perut, di bawah dada. Ni perut, ni dada. So di tengah-tengah. Jadi kita ni yakin, mudah. Dan ini berbeza daripada orang berdiri tadi atau beza orang dapat kita dibezakan. Itu sebabnya niat dan perbuatan itu perlu dibezakan. Kalau kita ni belajar sekarang, kalau kita belajar innamal a'malu binniyat, al-umur bimaqasidiha, dalam satu kaedah al-umur bimaqasidiha, setiap perkara itu dengan tujuannya. Jadi kalau kita ni berdiri untuk sembahyang, bezanya ialah dengan niat, dengan perbuatan. Di antaranya tu. Okey. Jadi dan ini kalau kita ni merujuk juga pada hadis Nabi yang kira-kira bermaksud lan taraktum fi amrain lan tadillu bihi abadan idza tamassaktum bihima al-Quran, kitabullah, wa sunnati, atau kama qala. Yang bermaksud aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, sekiranya kamu berpegang kepadanya, tidakkan kamu sesat. Tidakkan kamu sesat, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita ni berpegang kepada Al-Quran, contoh dalam Al-Quran, warqa'u ma'ar raqi'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Bukan merokok sikupnya. Itu lain lagi cerita tu. Kalau tu yang tu patut tu dia apa ni kita ni dipupuh, dibagi kesedaran. Tapi di sini maksudnya tu warqa'u ma'ar raqi'in, rukuklah bersama-sama orang yang rukuk, orang yang menunaikan sembahyang. Artinya kalau kita ni sembahyang tu sebenarnya satu yang kita ni dapat ialah kita ni hendaklah bersembahyang bersama, artinya berjemaah. Itu dalam Al-Quran. Bukankan sembahyang seorang-seorang dirian ni. Boleh, tak salah kalau sembahyang dirian ni sendiri. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran menyuruh kita ni bersembahyang berjemaah. Warqa'u ma'ar raqi'in. Okey. Dan yang ketiga, hendaklah kita ni menunaikan sembahyang dengan ihsan. Dengan ihsan. Apa maksud ihsan? Iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seolah-olah kita ni melihat Allah ada berada di hadapan kita. Dengan melihat Allah ada berada di sekeliling kita ni. Allah sedang menyaksikan, melihat kita ni sedang beribadah. Kalaupun tidak dapat melihat, tidak dapat merasai, ketahuilah Allah sedang memerhati. Bayangkanlah kalau kita ni, saya dah pasti kita ada ketua ataupun ini. Kalau kita ingat dulu zaman-zaman sekolah, kalau kita ni belajar, kan suruh baca, lebih-lebih lagi cikgu tu megang garisan, memegang garisannya, baca. Apa rasa kita ni? Takut. Itu yang patutnya kita ni rasai dalam sembahyang tu. Tapi takut itu bukan takut lari Kan kalau kita ni lihat guru tu lari dah kita ni. Tidak. Takut itu takut kepada yang mencipta kita ni. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya takut ini macam harimau. Bukan. Takut itu bukan. Tapi maksudnya tu takut itu iaitu melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Itu yang dimaksudkan takut itu sebenarnya. Melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Okey. Rupanya panjang saya ni. Baru tu wa ja'ala fiha qurrata ain. Sayyidil Mursalin. Wa ruknan min arkanid din. Dan sembahyang artinya menjadi satu rukun.
dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Apa rukun agama? Rukun Islam. Ha? 5 perkara. 5 ke 6? 5. 6 ke dia. Baca bantah. Pertama, syahadah. Dan cantiknya syahadahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali sehari kita dibaca? Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali. 5 sudah. Maghrib 2 kali, 7. Semuanya 9. Tapi kalau kanan ini ikut rukun 4 kali. Sebab tahiyat akhir saja yang rukun. Tahiyat awal bukan rukun. Kalau ikut rukun hanya 4 kali. Tapi itu kalau biasa ketani dia perasan bahawa ketani itu sedang menunaikan rukun yang pertama. Perasan dia ketani bersyahadah. Bukan syahadah ni masuk Islam itu saja kali pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang mu'allaq punya, orang yang baru masuk Islam punya bersyahadah. Ketani juga ketani sebagai orang Islam wajib bersyahadah. Dan paling kurang 4 kali kalau ikut rukun. Lagi banyak lagi baik. Dulu masa zaman-zaman kanak-kanak ingat zaman-zaman bersyahadahnya. Di tangannya kali bersyahadah tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu perasaan ketani. Sebenarnya ialah ketani wajib bersyahadah. Rukun ni kalau ketani indah tunaikan, maka agama ketani akan runtuh. Sesuailah apa tu, sembahyang itu tiang agama. Sembahyang itu tiang agama. Itu di antara rukunnya. Kedua sembahyang, ketiga berpuasa, keempat menunaikan zakat, kelima naik haji bagi yang berkemampuan. Alhamdulillah. Artinya bukan calang-calang orang je datang ni, berilmu je ni. Berilmu. Boleh yang mengajar saya, atau saya lupa. Sama-sama kita ni berkongsi. Jadi sembahyang itu salah satu rukun daripada rukun Islam. Kita ni kalau kita ni melihat ada rukun harian, ada rukun tahunan, ada rukun berkala, ada rukun seumur hidup, sekali seumur hidup. Syahadah, sembahyang, rukun harian. Ini kalau kita lihat dengan Allah jadikan sembahyang itu tadi, kita sudah menunaikan 2 rukun. Syahadah dengan sembahyang. Syahadah dengan sembahyang. Sementara puasa setahun sekali. Zakat setahun sekali, tapi boleh jadi 2 kali, berkala. Zakat harta diwajibkan. Kalau ia banyak hartanya lagi, kambing lain, tanaman lagi lain, lagi banyak. Jadi berkala. Tapi setahun sekali juga. Dan kalau haji, ia sekali seumur hidup. Tapi dia salah kalau akan balik-balik kan naik haji tu dia semestinya sekali saja. Tapi kalau ia berkemampuan boleh. Tapi baiknya
hajikanlah kepada orang lain. Maksudnya tu, kita ni bagi sebahagian harta kita ni tu, nah, tunaikan haji. Masya Allah. Daripada kita ni menunaikan haji, bukan pulangan ni anda meyakini mungkin haji kita ni tu tidak sesempurna orang yang melakukan. Orang terutama yang apa ni, diberikan ni kata ni tiket haji, dia bersyukur tu. Dan apabila yang ini benar-benar membuat, bukan dia dapat buat. Itu yang maksud saya tu. Tapi kalau kita mau sendiri, tak pernah masalah. Kita ni mungkin ada sedikit kelalaian, maksud saya tu. Ada sedikit kelalaian. Saya lah tu, bukan bis kita. Bis kita orang baik. Orang baik, orang yang sempurna, insyaAllah. Okay. Dan kalau tadi melihat, ini cerita pasal rukun. Di dalam sembahyang ada rukun. Di dalam sembahyang ada rukun. Ada berapa rukun dalam sembahyang? 13. Masya Allah, 13. Artinya berilmu benar-benar. Bukan ilmu itu di keratasnya katanya. Kalau student saya marahi itu, lupa akan rukunnya. Lupakan rukun. Tapi adalah, bukan semua. Okay. Dan kalau kita ni melihat, ia apabila rukun itu, ia ada qalbi, ia ada qauli, ia ada fi'li. Sebenarnya qalbi ini memainkan peranan. Ia mentarbiyah diri kita ni untuk sentiasa memfokuskan ibadah kita itu semata-mata kerana Allah. Kita ni membayangkan niat itu di awal sahaja, kan? Tapi sebenarnya setiap perbuatan kita ni mestilah dengan niat. Kita ni baca Fatihah itu kerana rukun, kerana kewajipan di dalam sembahyang, ataupun kerana Allah. Contoh mudah, apabila kita ni membaca Ihdinas siratal mustaqim, maksudnya apa? Ya Allah, tunjukkanlah kami ihdina as-sirat, jalan yang benar. Benar kita hati kita ni meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita dibaca pasal surah Fatihah rukun. Kita ni membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kami menyembah, dan kepada Allah kami meminta pertolongan. Benar tidak? Tanya diri kita ni, kita ni sudah sembahyang, mungkin disebabkan kebiasaan kita ni sembahyang, kita ni lupa sir, rahsia, keajaiban di dalam sembahyang itu. Belum lagi rukuk, benar kita kena ni rukuk itu sedang berukuk di hadapan Allah. Benar kita kena ni sujud, sujud kepada Allah. Itu niat tu.
Dan ini insyaAllah akan kita dibincangkan lagi di masa akan datang, di sesi-sesi ada perbincangannya tu lebih mendalam di dalam kitab Munyatul Musalli. Ini baru ini kata ni mukadimah yang saya tahu, yang saya baca. Saya lanjutkan sedikit ilmunya tu, saya masukkan di sini. Yang menenangkan hati kita ni tu. Okey. Dan diteruskan. Wa ja'ala fiha jannatal 'ajilah lil muhibbin. Wa wa'dina asraril ahasyikin. Masya-Allah. Artinya, dan menjadikan padanya dapat lazat manis khidmat sembahyang. Yang menempati syurga yang disegerakan di dalam dunia bagi lil muhibbin, bagi segala hambanya yang muhibbin, yang suka akan sembahyang. Masya Allah. Di dalam sembahyang ini Allah jadikan jannatul ajilah. Tahu jannah? Syurga. Syurga yang disegerakan. Dia kata ni akan mendapat kemanisan, kelazatan. Kelazatan dalam melaksanakan sembahyang. Apa maksudnya? Macam mana boleh sembahyang menjadi syurga yang disegerakan? Cuba tah. Kita ni berbincang. Apa maksudnya? Sembahyang itu tempat syurga yang disegerakan. Ayah mikirkan tu. Apa saja? Puan dapat kalau kita akan bersuara-suara. Kita ni membagi idea. Mungkin idea kita lebih kefahaman bis kita lebih mendalam daripada saya, lebih yakin, yang kita lebih tepat. Apa maksudnya syurga yang disegerakan? Ada yang tahu? Syurga ni di akhirat kan? Hari akhirat baru kita nampak syurga. Tetapi di dalam sembahyang Allah segerakan. Bila masa kita ni dapat komunikasi bersama Allah. Kalau kita ni dengar, sebenarnya apabila di akhirat nanti kita ni akan bersua, berkomunikasi, berjumpa Allah. Ini sembahyang. Itu masanya ni. Kita ni berjumpa Allah. Orang, Masya Allah, berpusu-pusu ke tempat. Ini kalau aku tanya, kalau stadium bola World Cup dulu, apa ni, di Qatar, Masya Allah, penuh berpusu-pusu. Tapi berjumpa Allah berpusu-pusu kita. Bukan tulang saya ni ya. Tujuannya untuk kata ni membuka minda. Lebih-lebih lagi bis kita berkeluarganya. Saya pun berkeluarga. Supaya kata ni didikan anak-anak kita ni tu bersegera berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lambat-lambatkan.
Itu di antaranya kalau kita lihat salah satu adab menunaikan sembahyang di awal waktu. Ha. Kalau terima berpusu-pusu. Ni Allah bagi kenikmatan di dalam sembahyang syurga. Ini kita rambut bah. Mudahan dengan cuman ini kita ini akan kita ini bersegeralah. Bukan saja ni ya, menasihati diri saya juga untuk bersegera. Kadang-kadang kita ini lalai bah. Lalai. Contohnya belajar mana ni macam mana tadi Isya. Sepatutnya berpusu-pusu kita ni ke apa? Ke surau menunaikan sembahyang berjumpa Allah. Tapi jangan lupalah pasal ni. Kita ni sembahyang. Kalau kan mau berjemaah pun di surau lagi baik. Payat boleh. Gagas tekada balik. Kan jumpa girlfriend. Takkan ada kita kata ni merasai ni syurga yang disegerakan ni. Itu cantiknya. Lebih-lebih lagi kalau ketanian ini 5 kali karena bagi peluang untuk berjumpa syurga, di syurga yang disegerakan. Di dalam dunia bagi segala hambanya yang muhibbin, orang yang suka untuk mendirikan sembahyang ataupun suka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya katakan rahsia-rahsia sembahyang ini. Kalau kan yang kata ni dicari-cari, Masya Allah, bukan saja aninya syurga. Kalau syurga tu tinggi sudah tu, macam-macam. Katanya ada senjata. Ini contoh. Apa senjata katanya? Orang Islam, doa. Ad-doa silahul mu'min. Kalau kita ni lihat pengertian sembahyang logatan dari segi bahasa, ad-doa, sembahyang artinya doa. Itu saya katakan tadi tu, kalau kata dalam masalah dan musibah, berdoa, sembahyang. Ketika sujud kata di terakhir tu, janganlah baca basar-basar bahasa Melayu tu. Ya Allah, penuhilah aku. Kata ni, aku hamba yang berdosa, penuh dengan kelemahan. Penuh dengan apa tu? Maksiat. Ampunilah dosa-dosaku. Itu yang kalau kata ni sujud di akhirat tu cuma tu, tapi yang basar-basar di hati saja. Batal sama yang kata ni kalau cakap. Batal, tapi di hati. Berdoa masa kita sujud, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Niatnya diam. Ya, niatkan dalam hati, baca dalam hati. Ya Allah, aku adalah hamba yang lemah. Berikanlah aku kekuatan untuk menumpuhi dugaan ujian ini. Selesaikanlah masalahku. Atasilah, bantulah aku menyelesaikan masalahku. Waktu yang paling dekat ke tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mendengar, dimakbulkan kalau benar-benar ikhlas. Masya Allah. Itu sebabnya di ujung aninya, wa wa'dina asraril asyikin, dan tempat galiannya segala rahsia. Galian segala rahsia daripada bagi tajallallah, bagi orang yang asyikin, yakni rindu mereka itu akan mahbubnya, akan kekasihnya. Maksudnya tu orang yang asyik ni, asyik kan rindu, asyik dia akan sembahyang. Masya Allah.
Artinya setiap kali ia telah melaksanakan sembahyang, ia mau lagi. Asyik, rindu. Dia sabar-sabar. Baru zuhur sembahyang, lambat asar mandinya. Baru sembahyang asar, lambat maghrib mandinya. Ini yang sepatutnya ada dalam diri kita ni. Ha? Masya Allah. Ha? Kalau kata ni gali segala rahsia, indah akan terhitung nikmat rahsia di dalam sembahyang. Ini baru yang dapat ataupun yang kata ni dipikirkan, dikongsikan daripada ulama-ulama terdahulu. Lain lagi yang indah diketahui, hanya Allah yang tahu rahsianya. Jadi marilah kita ni sama-sama meningkatkan ketakwaan kita ni dengan mendirikan sembahyang. Atau sebabnya namanya munyatul musalli. Saya lupa apa maksud munyah. Al-musalli, orang yang bersembahyang. Ini rahsia je tu. Munyatul musalli, yaitu harapan, cita-cita orang yang bersembahyang. Apa yang ia mau, apa yang ia inginkan di dalam sembahyang. Okay. Sebelum saya menutup, tinggal 10 minit, saya bagi peluang kepada bis kita. Sekiranya ada soalan, boleh ajukan. Apa-apa, kalau tentang ini pun boleh. Saya suka menjawab soalan, sebab ilmu itu bergerak. Kalau kita ni dia bertanya, kita ni dia menjawab, ilmu itu di bukunya. Faham kita maksud saya tu? Di papernya, di kertas. Jadi dengan kita ni bertanya, dengan kita ni menjawab, berkongsi, ilmu itu bergerak. Ini pengalaman saya menjadi seorang guru lah ya. Terus terang, ilmu yang saya belajar dari awal itu sampai ke Mesir hanya ada di atas paper, hanya ada di atas kertas. Tapi apabila kata ni saya mula mengajar, saya baru mengatakan, ini rupanya, ini sebenarnya. Itu pentingnya kata ni mengajar. Tidak salah kata ni berkongsi ilmu. Jadi dengan kita bertanya, ilmu itu akan bertambah, bertambah, sehingga kan kadang-kadang kita bertanya, saya pun tak tahu jawapannya, tapi saya akan mengkaji, menambah ilmu saya. Rupanya ni maksudnya. Macam mana akan menyelesaikan. Jadi ini salah untuk kata ni bertanya. Silakan bertanya. Saya ni kalau dibagi mic, disuruh bercakap, nombor berhenti juga. Silakan. Silakan. Apa maksud takwa? Kalau kita ni melihat takwa, bukan takut artinya. Ia daripada perkataan qawiyun, kuat. Maknanya kita ni selalu menterjemahkan, menafsirkan takwa itu takut kepada Allah. Tapi makna sebenarnya ialah kuat ataupun dekat. Semakin kuat kita ni berpegang kepada tali Allah. Bukan bermaksud
sepenuhnya takut bukan maksudnya sepenuh. Tapi maksudnya tu apabila kita ini menterjemahkan takut kepada Allah seperti mana yang apa tu dibincangkan tadi, dikatakan tadi, ialah melakukan macam mana kan katanya takut kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Itu maksud takwa. Sebenarnya kita ni semakin kuat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Qawiyun, takwa, semakin kuat. Okay, nama kita siapa? Saiful Bahri. Lupa je berkenalan kita kenal saya nak kenal bis kita. Ni kalau dalam kelas dah kenal murid tel ni. Payah dia sebut nama. Kena marah ya, ni siapa ni? Tapi kalau bibi ni tampun saya terus terang kalau supaya tahu tu. Dah pada hafal nama bibi ni. Lelaki yang ingat dia. Pasal bibi ni sama namanya Nabilah, Nabil, apa? Semua Amalina. Masya Allah. Izzah. Tapi sekarang sudah tu siapa namanya ni? Kita tahu tu. Macam Sipayat. Ya, tangannya kali tu Sipayat aja dia. Okey. Ada lagi soalan, silakan. Tinggal 6 minit. Ataupun kena habis di sini saja. Peluang terakhir. Tuan Haji Masya Allah. Dia dapat mesej dari Tuan Haji. Okey, nada sunnah jadi saya lupa juga ada nanti mengganti tu sehari InsyaAllah lah nanti berunding macam mana. Mungkin saya ni bercadang juga ganti dah setengah jam ataupun sejam kita ni habiskan sampai 10. Tapi kepisan belang tu sampai pukul 10 3 jam 9:30 pun. Nantilah kita dipikirkan macam mana untuk mengganti. Dah itu cuti kelurusan balik ke Belaid letak. Dan esoknya biasalah ikut tajuk berkiu panjang. Alhamdulillah. Okey. Jadi tadi akhiri pertemuan kita ni dengan saya menyimpulkan beberapa perkara bahawa sembahyang itu adalah tiang agama. Salah satu jalan ketakwaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita ni meningkatkan keimanan dan mengikut apa-apa jua yang diajarkan oleh Nabi kepada kita ni. Dan sudah semestinya di dalam sembahyang itu banyak rahsianya yang tidak dapat digambarkan oleh diri kita ni. Di antaranya ialah sembahyang menyejukkan hati kita ni, menenangkan diri kita ni, menyelesaikan permasalahan kita ni, dan syurga yang disegerakan, dan banyak lagi lah rahsia-rahsianya yang perlu kita ni gali dengan menuntut ilmu, dengan memperdalami ilmu sembahyang. InsyaAllah dengan kita ni memperdalami ilmu-ilmu sembahyang, kita ni akan dapat kemanisan, kelazatan dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadat solat. Sebenarnya sembahyang itu sebagai kunci segala ilmu. Bukan saja sembahyang, kita ni dengan sembahyang macam-macam ilmu akan kita dapat. Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menambah ilmu pengetahuan kita ini
lebih-lebih lagi dalam melaksanakan keyakinan kita ni melaksanakan ibadah solat. Jadi marilah kita ni sama-sama beristighfar dengan kafaratul majlis dan juga surah Al-Asr. Mudah-mudahan kita ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keredaannya. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.